Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia barisan div-div kehormat yang bersedia hadir pada malam ini. Minta maaf tak dapat nak sebut nama sebab salutasi MC-nya kedekut dia pegang seorang. Dia tak bagi saya. Dan seterusnya, terima kasih juga saya ucapkan kepada tuan pengerusi masjid yang telah pun bersetuju untuk mengundang saya pada malam ini berserta dengan barisan jawatankuasa. Terus-terusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang bersama hadir, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Malam ini topik yang telah diberikan kepada saya adalah cabaran hidup rumah tangga akhir zaman. Cabaran rumah tangga akhir zaman. Jadi tuan dan puan sekalian, baik-baik belayar rakit, jangan sampai putus talinya. Kasih sayang bukan sedikit, kalau boleh mati bersama. Cahaya suria di atas ombak nampak dari Tanjung Keramat. Hidup bahagia, rezeki bertambah, dunia akhirat mendapat rahmat. Tak laku sudah siling seringgit, dikalung di leher bagai mutiara, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula tutur bicara. Ular menyusur tepian tasik, rumpun kelubi tumbuhnya rapat, bertolak ansur bertambah kasih, bagaikan Nabi kasihkan umat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya mulakan dengan pantun nak bagi tahu rumah tangga ni boleh capai bahagia, tetapi cabaran-cabarannya tidak boleh kita pandang sepi. Kalau kita tengok hari ini pelbagai cabaran-cabaran dalam rumah tangga, antaranya pengabaian nafkah, tanggungjawab memberi pendidikan agama lalai, perceraian, kecurangan suami, kecurangan isteri, poligami, sumbang mahram, anak tidak sah taraf dan sebagainya. Betapa kalau kita tengok hari ini kan, suami isteri cabarannya sangat hebat, tak macam dulu. Dulu pun ada cabaran, tapi hari ini lebih hebat lagi. Depan belakang, kiri kanan atas bawah, maklumat di hujung jari, gambar-gambar, semua sibuk nak share. Kadang-kadang gambar dengan Samsung debat lagi banyak bergambar dengan suami dia. Contohlah, saya pun tak faham kenapa kalau letak aku depan menghadap perempuan ni, aku pun tak faham. Patut lelaki lah duduk tengah ni, biar perempuan ke kanan kan. Aduh kan. Jadi tak apalah kan? Saya ikut tuan-tuan. Jadi memang mengikutkan cabarannya sangat hebat pada hari ini dari segala sudut. Hanya berbekalkan iman yang kuat, berbekalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh menjadi benteng agar terus lurus pada jalan Allah, dan juga untuk mendapat sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga. Kalau kita tengok, kita hari ini dah berada di akhir zaman. Bila disebut suami isteri akhir zaman, maka rumah tangga kita ni akan diuji dengan sehebat-hebat ujian. Sampai bila-bila pun suami isteri mestilah menyokong antara satu sama lain. Tak boleh isteri buat hal sendiri, suami buat hal sendiri, tak boleh. Mesti menyokong satu dengan yang lain, tak kira susah, tak kira senang, baik buruk semua kena terima. Kenapa kita diuji? Sekali lagi saya sebut, kita diuji kerana asbab keimanan kita yang ada dalam diri kita dan pasangan. Berapa ramai yang mendirikan rumah tangga tapi tak jaga solat? Berapa ramai? Berapa ramai yang berumah tangga dengan pasangan yang tak puasa? Ramai.
Bulan Ramadan dia orang dah siap sebut ma rabbuka. Dia mari buka. Dia buka kan bulan puasa. Ni dah masuk bulan Rejab, kan? Orang Arab masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Sabah belum Rejab dah terbayang Syawal. Ada lagi jauh, termasuklah orang Malaysia macam tu lah, bukan Sabah, Malaysia macam tu. Bulan 1 ni dah sibuk sangat dan dia cari baju raya kan. Tapi berapa ramai yang tak puasa tapi sibuk beraya, ada juga. Dan begitu juga berapa ramai mendirikan rumah tangga tapi tak dapat nafkah secukupnya. Dah lah tak dapat nafkah, kadang-kadang memang dia tak mampu satu hal, tapi kalau pasangan yang tak faham susah sebenarnya. Akhir zaman berapa ramai mendirikan rumah tangga tapi membiarkan isterinya, anak-anaknya keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna. Ramai pakai tudung lawak, baju ketat, pakai tudung lempar sini, lempar sana, tunjuk dada. Suami dia okey, cantik isteri abang, pergilah. Itulah dayusnya suami dia, boleh membiarkan isterinya mendedahkan aurat tu. Jadi berapa ramai mendirikan rumah tangga tapi curang di belakang pasangannya? Ramai. Berapa ramai mendirikan rumah tangga tapi masih tak melaksanakan kebajikan dan tanggungjawabnya? Ramai. Sebab itulah kita ni suami isteri akhir zaman, sebab pengetahuan agama itu kurang dan cetek, suami gagal mendidik isteri, gagal suami isteri ini, dan tidak mampu lagi bertahan di dalam rumah tangga dia. Hari ini satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Mana setakat saya ceramah ni dah ada seorang bercerai. Maknanya kalau kita ceramah dalam 2 jam, berapa? Lebih kurang 8 pasangan bercerai. Punya kekerapan dia orang bercerai sekarang. Jadi kita hari ini dengan cabaran-cabaran yang ada ni, kita kena tanya diri kita, tahap mana keimanan kita, banyak, sederhana, sikit. Sebab iman yang kuat akan menjadikan keluarga kita jadi lagi baik. Itu sebabnya kalau kita tengok, saya selalu share kunci rumah tangga ni. Kunci kebahagiaan keluarga, yang pertamanya kunci rumah, iaitu sistemkan rumah kita dengan sistem beragama. Itu cabarannya, sistem beragama. Macam mana lah sistem beragama? Bangun pagi pun macam, bukan malam-malam ni tengok semua beragama ni datang dengan bagusnya, dengan pakaian betul auratnya, daripada siang tadi pilih baju ni tak kena, baju ni tak kena, tudung ni okey tak, kau agak-agak serbat baju kalau apa nak matching dengan dia tu, lagi kacau kan. Suami ni bengkak dengan kan. Ya, contohlah kan. Jadi mana kata semua boleh, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang di hari lain tak begitu pula. Pergi masjid elok, pakai tudung, pakai telekung semayang elok. Dekat luar tak pakai tudung, dia macam pakai helmet aja. Macam naik motor pakai helmet, turun motor tak pakai helmet. Macam tu lah, pergi masjid elok bertudung, bertelekung. Kat luar tak, habis semua dia buka kan. Ingat kita ni diajar untuk tutup aurat, bukannya balut aurat. Pakai ketat-ketat. Ni bukan cakap orang perempuan, orang lelaki pun sama. Yang pergi gymnasium kan, yang pergi gym kan, siap tunjuk dia punya six pack ni, lepas tu tunjuk pusat, so dalam sikit lagi nak terlepas telur tu. Tu aja kan. Ada tunjuk pusat tu apa, hukum dosa juga, tak boleh kan. Jangan cakap orang perempuan, orang lelaki pun sama. Jadi sistem beragama apa? Jaga solat, solat, bangun pagi kejut abang, bangun bang, solat, abang, bangunlah solat. Kalau macam tu lah cara kejut, sudahnya dua-dua tak solat. Kan, kau mengejut ke mengajak ni, dia kata kan. Kan, bangun pula jadi imam, sembahyang sama-sama
kan, semayang sama-sama. Bila dah semayang tu pula kan, berzikir sama-sama. Bila dah zikir tu pula berdoa sama-sama. Itu sistem beragama kan. Ni kadang suami period sepanjang tahun, tak tahulah pad dia ni apa dia pakai pun tak tahulah. Sepanjang tahun tak semayang, tak berhenti-berhenti, darah kesian bapak kau, dia kata. Mak dia macam tu je ayat dia, tuan. Kan orang perempuan kalau nak suruh suami jadi imam dalam rumah ni senang je. Angkat anak-anak ni kita bentak sejadah. Anak tanya, siapa nak jadi imam ni mak? Angkat tangan kau. Ya Allah, kau kuat sikit. Bapak dengar kat luar. Ya Allah, kau kurniakanlah imam dalam rumah ni, ya Allah. Kalau suami dia faham, yalah, kejap, suami dia kata. Atau, ya Allah, kau kurniakanlah imam dalam rumah ni, ya Allah. Bapak pun amin lah. Bapak pun amin. Bapaknya tak faham, tunjuk kat dia. Sembahyang sama-sama. Dia sebenarnya dalam rumah tangga ni tak susah kan, sembahyang. Tapi masalahnya sembahyang tu lah. Ni bulan Rejab ni orang sibuk ceramah Isra' Mi'raj. Sama Isra' Mi'raj. Nabi Musa siap beritahu, bila Nabi kita minta kurang semayang dulu asalnya 50 waktu, 9 kali turun naik, akhirnya kurang dapat 5 waktu solat. Kata Nabi Musa, percayalah cakap aku wahai Muhammad, 5 waktu ni pun berat untuk umat kau buat. Itu sebab kita kena jaga. Kalau tiang agama kita tak jaga, yakni solat, tiang-tiang lain lupakanlah. Ini pesan betul-betul. Itu sebab buat ceramah kat masjid. Tengok malam ni, alhamdulillah ramai. Tu yang tak buat kat dalam masjid, buat kat luar. Ni kalau tengok cara ni 10,000 orang tak lari. Ramai betul. Saya kira yang kat jalan lalu-lalang tu semua saya kira sekali. Kan? Jadi sebagai suami dan sebagai isteri, pengetahuan ilmu agama akan menjadikan kita seorang suami soleh dan isteri solehah. Mana kena belajar agama. Ni kena belajar agama. Kalau tidak kan dia tak tahu. Banyak yang kita kena belajar. Angkat takbir macam mana, kan semayangnya macam mana, rukuk macam mana. Semayang maghrib kan dibantainya 8 rakaat contohnya, tak tahu kan. Kadang-kadang macam tu. Ada orang yang tak ada ilmu macam mana. Adalah besan dengan besan ni berjumpa. Dia kata bual besan. Tahu besan ke Sabah panggil lain? Besan juga kan. Besan, ya Allah lamanya tak jumpa engkau ni besan. Oh, cerita. Allahu Akbar. Maghrib. Dah maghrib, mari kita semayang sama-sama. Tak apalah, awak semayang dulu, saya nak ambil wuduk sekejap. Nak buang air, nak ambil wuduk. Dia pun buang air, ambil wuduk, dia pun masuk. Dia pergi dekat belakang, dia ikut kemudian. Yang imam ni dah habis 1 rakaat, naik Allahu Akbar, dia pun ikut Allahu Akbar, dia ikut belakang. Habis rakaat kedua, masuk rakaat ketiga, dia bagi salam. Imam bagi salam. Bila imam bagi salam, yang belakang tu sepatutnya apa? Ada 1 rakaat lagi kan? Rupa-rupanya dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Besan ni pun tanyalah, bukan awak ada 1 rakaat lagi ke? Itu yang aku malas main dengan kau. 1 rakaat pun nak kira, dia kata. Bukan masalah ke aku kira, Allah kira. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tak ada ilmu. Kenalah belajar. Jadi ilmu agama ni kena belajar. Tu sebab kalau nak cari menantu, cari yang beragama. Ni tanya gaji kau berapa, rumah kau besar mana, kau dah ada rumah belum, boleh kena jaga anak aku ni. Ni Semenanjung tak jauh sangat, kena kahwin dengan anak aku orang Sabah. Contohlah. Ni hantaran berapa nak bagi. Itu semua soalan lah. Cuba tanya. Sekarang ni cuba baca surah Fatihah. Pakcik nak dengar. Cuba sambung ayat ini. Contoh kan. Nak kahwin dengan anak imam, bukan kaleng-kaleng kan. Kenalah baca betul-betul. Itu yang ada 3 budak datang tu. 3 budak datang kat rumah dia.
Jadi semua nak try. Nama kau apa? Nama saya Abu Kausar. Kau baca surah Al-Kausar. Oh, dia pun baca. Inna a'tainakal kausar. Lega dia. Sampai habis. Budak yang kedua, nama kau siapa? Nama saya Anas pakcik. Kamu baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lega budak tu. Budak yang ketiga dah berpeluh. Nama dia Yasin. Matilah aku. Aduh. Kenapalah ayah aku bagi aku nama Yasin ni, ya Allah. Nama kamu siapa? Nama pakcik. Pakcik tu terang cakap, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Huwallahu Ahad. Nampak sangat membohong. Agak-agak lah nak menipu pun. Kan? Itulah dia. Jadi kena belajar. Kemudian iman akan membezakan baik buruk setiap tindakan dan perbuatan. Iman akan jadi benteng yang menghalang diri kita dari buat dosa. Itu sebab dalam rumah kena ajar anak-anak kita semayang, kena ajar mereka tentang hukum halal haram. Kalau makan macam mana, kan? Kalau makan jangan makan depan penceramah. Contoh, kau ingat kau tengok wayang, mungkin sedap kau mengunyah ya. Apa tak bawa popcorn ke apa? Kan ni contoh. Tak terus. Tak apa, saya okey je, saya okey je. Dia dah macam ni dah tak dia turun. Tak apa tu. Aduh kan. Ya, cuba cek tempat duduk. Betul ke tak betul tempat duduk? Tak kau ambil tempat duduk orang kan. Macam tengok wayang ni buat tengok Samsul debat hari ni. Kalau tengok wayang aku turun bawah, kita tengok sini je. Kan? Ya tak apalah kan. Ya, ajar tentang hukum, kan? Ajar tentang hukum. Ajar dia tentang macam mana solat, ajar tentang wudu, ajar tentang mengaji Quran, kan? Membaca Quran. Betul. Rumah tangga ni nak bahagia senang saja, tapi satu saya nak pesan sebelum saya terlupa. Kita ni nak bahagia dalam hidup kita, nak bahagia dalam keluarga kita, nak bahagia dalam kerjaya kita, nak bahagia dekat dalam segenap serbi kejiranan masyarakat, kan, dalam organisasi masjid, kan. Nak bahagia, nak berjaya, satu je, kena banyakkan memberi daripada menerima. Dengar saya kata, banyakkanlah memberi daripada menerima. Suami nak bahagia, dia kena banyak memberi pada isteri dia. Isteri pun kalau nak bahagia, kena banyak memberi kepada suami dia. Ini tak petikai. Orang lain tu senang hidup, rantai, gelang, emas, awak apa pun tak ada. Contoh. Jadi kita mengharapkan menerima. Tak. Kita fokus kepada memberi, insya-Allah kita akan bahagia. Senang ya tuan-tuan kan? Memberi, sedekah, masak, senyum, pakai cantik-cantik, itu semua benda yang senang buat. Cuma kita yang kadang-kadang tak nak buat, kan? Jadi pokok pangkalnya keimanan terhadap Allah SWT. Beberapa cabaran rumah tangga yang sering berlaku dalam hubungan suami isteri. Tanpa bantuan daripada pasangan, rumah tangga mungkin akan musnah begitu saja. Pertama, cabaran yang pertama sekarang, menurut kajian, pasangan mula berbohong. Dia mula berbohong. Cabaran ni sering saja berlaku. Ada yang memang berniat jahat. Contohnya suami menipu isteri dengan mengikis duit isteri dia. Dia cari duit tu, dia kata buat sini, abang sama suami kena pegang semua. Kad ATM semua dia ambil. Kan? Dengan kad ATM tu, mana dia punya nombor PIN? Keluar habis. Apa pun tak tinggal. Kan? Kikis duit harta isteri, mungkin disebabkan dendam dan sebagainya, dan pelbagai sebab. Ada juga yang baik, cuma perkara yang dilakukannya tak betul. Sebagai contoh, isteri yang asyik nak berkepit dengan suami pula sesekali nak juga lepak dengan kawan. Jadi nak tak nak terpaksa lah. Petang ni abang ada mesyuarat, lambat sikit. Rupanya nak lepak dengan kawan, terpaksa berbohong, kan? Abang balik lambat. Jadi usah dibiarkan pasangan terus menipu untuk cari jalan untuk menyelesaikan keinginan dia. Gunakanlah sebaik-baik ayat dan elakkan dari bergaduh bila menyelesaikan satu isu. Jadi makna kata
nak bohong. Cuma kadang orang perempuan suka tanya soalan yang susah menyebabkan suami berbohong. Ya. Contoh tanya, abang betul ke saya dah gemuk? Memang susah jawab soalan tu. Sedangkan hakikatnya sangat jelas, tidak perlu ditanya. Perlu ke tanya? Kalau dah gemuk tergemuk ajalah, kan? Kan? Tapi nak juga tanya, kan? Tapi suami akan cakap, yalah, abang nampak memanglah sayang ni gemuk sikit, tapi tak tahu kenapa, mungkin taste abang kot, abang suka yang gem-gem. Macam tu kan, macam tu kan. Nak cakap ambil hati. Walah, dah gemuk ke? Tak apa. Kalau kuruskan lagi abang susah hati. Semua orang accident kat jalan tu tengok sayang kau. Malah abang ni ada je macam tu, kan? Jadi mana kena pandai lah. Dan orang perempuan, makanan orang perempuan ni memang kat telinga tuan-tuan. Memang kena puji je. Cantiknya isteri abang. Ya Allah, bagai bulan purnama. Dia kenal pun tidak bulan purnama tu rupa. Bercakap kan, abang ni kan, kalau tengok muka sayang ni kan, Allahu Akbar, lautan api pun sanggup abang renangi. Lautan api sanggup renangi. Minum air kopi O pun bertiup. Cerita berenang lautan api, kan? Minum air panas, berenang lautan api macam mana, kan? Tiup air panas pun tak boleh. Tu sebab saya kata tadi, kan, kita kena gunakan bahasa yang baik-baik tanpa perlu kita menipu. Cabaran tu yang pertama. Cabaran yang kedua apa? Pasangan menjadi dungu. Apa maksud dungu ni? Maksudnya kadang-kadang bila kita lihat, bila kita tengok contohnya pada perbezaan, contohnya suami kerja pejabat, isteri duduk kat rumah, serumah, contoh saya tak hukum serumah ni tak pandai, tak ada, setengah tu dia memang duduk saja, dia tak buat apa-apa. Maka jangan biarkan diri kita ni tidak berilmu. Baca buku, belajar. Sekarang ni cari e-book, baca, tengok fakta-fakta terkini, belajar ilmu-ilmu semasa. Sebab apa? Sebab dibimbangi nanti suami sedang, tak payahlah saya cerita dengan awak pun awak faham. Kita tak nak jadi macam tu. Isteri bekerja hebat, mungkin pangkat lebih tinggi, suami tidak, maka tak apalah bang, abang tak payahlah bang, abang kan faham benda tu boleh menjadi kecil hati. Benda tu boleh menyebabkan wujudnya jurang antara suami dan isteri apabila salah satunya tidak berilmu. Tu sebab orang cakap cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biar buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kena belajar, ya? Cari ilmu, jangan biarkan. Sebab itulah kadang-kadang ada pasangan tidak mampu lagi berbual mesra, bukan tak mahu, sebab tajuk-tajuk yang dia nak cerita pun takut tak faham. Maka akhirnya cerita apa? Cerita pasal anak. Takkan hari-hari cerita pasal anak, tak boleh kan cerita pasal lain. Abang tadi kerja kat pejabat, tadi banyak ada ke dia suruh buat macam-macam ni. Kita pula tak tahu proses kerja tu. Dia pakai pula istilah-istilah keuangan contohnya. Mungkin tak faham, menyebabkan akan berlakunya jurang antara suami isteri. Yang ketiga, pasangan kedekut. Tu pun banyak yang kita terima, kan? Semasa awal perkahwinan tak ketara, semua kongsi sesama. Minum air kepala pula air kelapa. Minum air kelapa sebiji, straw 2, share. Nampak, kan? Kalau pergi luar, abang dah beli dah, tapi abang tak tergamak nak makan sebab abang takut isteri abang tak makan. Tu baru kahwin, kan? Kalau dah lama kahwin, cuba tengok isteri, sorry bang, dah habis, dia kerjakan sampai selesai, kan? Tak ada, dulu makan sama-sama, kan? Jadi ada pasangan yang sanggup belanja kawan sekerja, tapi jarang sekali belanja isteri dan anak-anak. Setuju tak setuju? Tengok perempuan setuju je. Dia kawan-kawan memangnya, tapi ahli keluarganya sendiri dia tak belanja makan. Contoh, jangan sekali bawa anak-anaknya merasa makanan selesa. Kalau bawa pun tempat yang paling murah, order pun menu yang paling murah. Kesian isteri dengan anak-anak. Jadi bila perkara ni berlaku, cari jalan untuk nasihatkan pasangan. Mungkin dia terlupa atau tak tahu. Jika tak mampu, boleh minta bantuan mereka lebih tua dan berpengalaman. Apabila nafkah tidak cukup tapi selalu belanja kawan-kawan, hukumnya adalah haram.
Ingat tadi kan? Kita kata tak cukup nak bagi anak bini makan, tapi belanja kawan-kawan boleh pula, maka haram hukum. Ingat, sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada keluarga sendiri, terutamanya pada isteri dan anak-anak. Allah janjikan 10 kali ganjaran sedekah di dunia, itu tidak lagi termasuk lagi pahala di akhirat nanti. Kemudian seterusnya, pasangan merasa takut, terlalu takut dengan pasangan. Suami bukan takut isteri, isteri menakutkan kan? Isteri kadang baru, suami ni pergilah ke Masjid Al-Munir, nak apa, lepas main maghrib imam tanya, seorang ni? Seorang aja. Biasa buat anak tak ikut ni. Malam ni kita mengaji. Okey ke mam? Okey, tapi saya tak pandai sangat nak ngaji imam. Tak apa, nanti saya tunjukkan. Dia pun mengaji banyak. Ni panjang, ni pendek, ni dengung, ni orang mengaji. Sampailah waktu isyak. Semayang, lepas semayang kita sambung lagi nak. Seronok mengaji lagi, sambung. Sampailah pukul 8:30, 9 malam. Bila dah pukul 9 malam punya lamanya mengaji, imam pun cakap, macam inilah, cukuplah kot hari ni, saya nak balik dulu, sebab lesen saya sampai pukul 9 je. Imam pun ada lesen pukul 9. Lepas tu isteri ni pula cakap, apa ni yang suami ni pula cakap, saya pun kena balik ni mam, saya jarang balik lambat ni. Sampai rumah isteri sound, apa sal lambat. Ingat ni hotel, abang tadi mengaji, baca pun berterabur. Ya Allah, mulut abang baca dengan imam tadi. Imam yang ajak, sudahlah, kalau dah abang minum dengan imam kat kedai kopi, kat saya tak tahu. Bukan, abang mengaji, sudahlah, saya tak percaya lah bang. Tak percaya. Esok malam imam ajak lagi, malam ni mengaji lagi tak? Tak dapat mah. Isteri saya bising lah mah. Tak dapat. Malam tu lepas maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tu balik rumah. Sampai rumah isteri sound lagi. Awal balik ini tak semayang. La ilah Allah, tak semayang pula. Jadi susah orang perempuan ni, cepat salah, lambat salah. Orang lelaki saya ajar, kalau naik motosikal balik rumah, isteri cakap, awal hari ni bang, start motor keluar balik. Lah, ke mana bang? Awal lagi keluar. Macam tu. Lepas tu dia diam lah, dia tak bising dah lagi. Orang perempuan ni macam tu, dia gemar bising-bising. Itu yang tadi pergi kejut suami. Tadi suami jadi imam kan pagi, Allahu Akbar. Imam jadi imam suami. Anak-anak belakang, isteri belakang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gema. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isteri kat belakang dalam hati, suamiku. Seronok suami jadi imam, mau tak seronok kan? Sampai habis, waladhdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Itulah surah dia. Anak kat belakang dah agak dah. Anak pun dah tahu surah apa dia nak baca. Habis semayang, isi tegur, abang, saya tahu abang suka baca Inna a'tainak dengan Qul Allah, saya tahu. Cubalah sesekali abang tukar ayat lain pula. Yelah, malam ni abang tukar. Malam tu lepas waladhdallin, kau tu senyum. Kenapa pula suami senyum? Pahala orang tua tu senyum. Yasin. Panjang malam ni.
Pendek salah, panjang salah. Rupanya Yasin. Allahu Akbar. Apa pendek sangat? Baru hari pertama satu ayat. Besok tambahlah ayat lain lagi. Tak apa, yang penting suami jadi. Sebenarnya dalam rumah ni 4S. Solat sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama, jalan sama-sama. Solat sama-sama dah beritahu, solat sama-sama, dapat keberkatan, dapat pahala. Kedua, tidur sama-sama. Kadang-kadang dah berusia sikit, mulalah halau suami tidur luar. Pergi tidur luar, sibuk aje lah. Suami ni jangan biarkan macam tu. Saya dah banyak dapat aduan. Suami dengan isteri kadang-kadang bukan isteri saja perlukan nafkah, atau suami pun perlukan, tahu? Perlukan. Berapa banyak aduan saya dapat, orang lelaki nak tu macam minta sedekah. Sampai macam tolonglah. Tengok besar ke tak tu, mana betul tak? Suami ni nampak gagah tu hari. Jom Ustaz, sini Ustaz. Lama Ustaz. Seronok nampak tengok Ustaz depan-depan. Pukul 10 malam, 11 malam. Aduh. Lepas tu bila tu, sibuk aje lah. Nampak? Jangan. Tidur sama-sama. Faham? Ini lagi tua, ni lagi dihalau lagi keluar. Pergi tidur luar. Kesian. Dah lah tak ada tilam. Tidur atas tikar mengkuang. Selimut tak pula ada. Tarik kain ihram yang warna putih tu balik pada umrah, selubung putih aja. Yang isteri nak keluar, nak terkencing pukul 3 pagi tu, ya Allah, jenazah siapa pula dalam tengah ni? Dah tahu suami, tidurlah sama-sama. Tidur tu pula menghadap suami mukanya, tahu? Menang suami. Jangan membelakangkan suami. Tidur tak kata, membelakangkan suami. Kalau suami terasa berdosa, derhaka, faham? Tapi lain lah kalau dah tidur, dah terlelap. Dah terlelap, kita pusing. Tak apa, orang lelaki jangan tunggu dia lelap lah. Derhaka, bukan macam tu. Faham? So, isteri jangan pusing, melainkan permintaan khas daripada suami. Kau tolonglah pusing. Aku tak boleh tidur tengok muka kau. Macam mana nak tidur, rambut kembang, mendak sejuk, ya Allahu Akbar. Suami baru nak lelap, la ilaha illallah, tak peranjat. Ingat lembaga manalah tidur sebelah aku ni. Aduh, pusing. Maknanya lawa-lawa kalau nak tidur sebelah suami ni. Pergi masjid nak dengar ceramah, bukan main lawa lagi. Kat rumah baju binatang. Baju binatang, cari habitat. Salah tu. Faham? Tidur sama-sama. Jangan lagi dah. Jangan. Lepas ni isteri minta lalu. Saya nak tanya, berapa ramai? Berapa yang lagi banyak? Lelaki banyak minta ke atau isteri yang banyak minta? Saya cakap, siapa yang banyak minta? Siapa? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Tahu tak apa. Orang perempuan layan suami besar pahala tau. Ini tak lain, sibuk lah, ada banyak hal lah, penat lah, lain kali lah. Lepas ni jangan tunggu tau, sendiri minta. Suami cakap, abang nak keluar sekejap, nak pergi beli barang kat gerai, jangan lambat, malam ini. Faham? Tapi janganlah cakap terus terang sangat, takut anak-anak dengar. Nanti suami, sayang, jom kita tut. Jangan.
Nanti anak astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Pakai kod rahsia yang suami isteri je faham. Contohnya pakai kod Morse. Suami pun cakap, sayang, apa dia? Isteri pun jawab, terut, okey. Tapi kena tukar-tukar selalu, jangan pakai yang tu je. Takut nanti. Anak pun cakap, loh, kau tengok loh. Lepas ayah cakap terut, tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik dia. Dia tahu. Kena tukar-tukar. Tahu? Ya, betul. Kesian suami. Tu yang pergi masjid muka tak elok. Apa hal bang? Seminggu dah. Iya. Alah dah tua dah ustaz. Siapa cakap? Tua buat cara tua. Sekarang tua-tua boleh mesra-mesra apa? Umur 70 tahun pun makan bersuap lagi. Nah, kan? Abang tu telinga. Tak nampak dah mulut, hulu kat telinga. Ambil lah betul kan. Mata kawan tu dah tak nampak. Allahu Akbar. Punyalah ya. Lagi apa? Yang ketiga, lepas solat sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama. Makan sama-sama. Orang dulu-dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama. Betul tak? Makan sama-sama. Bila makan sama-sama tu, suami panggil last sekali. Jangan, ni tengok TV, relax aja, sinilah tolong. Jangan. Bila kita hidang makanan, biar suami tu rehat dekat ruang tamu. Biar kita ajak anak-anak kita susun pinggan tu. Anak-anak semua duduk dah. Senukkan nasi anak semua dah ready dah. Tunggu dulu. Pergi panggil ayah. Ayah last sekali. Barulah ayah tu terasa macam wakil rakyat. Ingat YB je rasa macam wakil rakyat bagi ayah tu. Ayah, makanan dah siap. Ayah pun datang. Oh, semua dah ada. Wakil rakyat semua dah ada. Oh. Along baca doa, ayah huzur gini. Wah, bergurau pula dia. Lepas tu baca doa. Masa tengah makan tu, anak sebut, ayah, nak ayam tu sikit. Ayah tu cubit ayam, letak dalam pinggan anak, dapat pahala sedekah. Tu cerita tadi. Dapat pahala sedekah lebih besar daripada bagi makan anak orang lain. Ingat tu. Isteri pula, abang, tolong hulurkan sayur tu sikit. Abang, bukalah mulut. Malulah anak tengok. Biar anak tengok. You kan isteri I. Yelah. Dia pun suap. Yang anak tak pernah tengok. Yo. Anak tak pernah tengok. Kan? Macam tu lah. Yang keempat, jalan sama-sama. Ni saya bagi petua. Malam bila anak dah tidur, kunci pintu, kunci tutup tingkap, kunci pintu semua, keluar naik motosikal round daripada Menggatal ni sampailah ke Kota Kinabalu tu, sampai ke Bandaraya KK ni. Peluk abang kuat-kuat sikit. Okay. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isi kat belakang. Tapi sayangkan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat selekoh tu tap tayar bocor. Engkau lah berat lebih muatan. Abang lah tak cek angin dulu. Turun. Suami pun tolak lah motor. Yang isteri ni, alah, jalan. Dah penat sampai selekoh tu, buka helmet, pegang helmet. Sampai satu dah buka tudung pula, dah kembang rambut, pegang kiri kanan. Sampai masuk kat kampung tu, nak balik rumah tu, jiran-jiran semua tutup tingkap, nampak. Esok pagi jiran pun tanya, Man,
Malam tadi kau ke yang tolak motosikal tu? Ya, aku. Kenapa? Kau jaga-jaga, Mat. Kenapa? Malam tadi aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Itu bukan lembaga, tu bini aku. Aduh, hai. Ingat tu. Solat sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama. Lepas tu jalan sama-sama. Pergi berjalan. Jadi tak susah pun. Lepas tu biar mesra-mesra, jangan bagi pasangan kita takut. Cakap elok-elok, abang kena jadi imam. Macam ni lah. Abang, sini jadi imam. Abang tak pandai. Pakai telekong duduk belakang. Macam mana tu suami pula pakai telekong? Janganlah buat perangai macam tu. Ada satu tu isteri tu takut betul dengan suami dia. Mana air? Macam ni lah lebih kurang. Dia bagi cawan macam kan. Dia bagi, dia tuang air kan. Haus ni, mana air? Dia pun tuang. Apa salah tinggal separuh ni? Tumpah makan. Itu pun tak boleh harap. Bismillahirrahmanirrahim. Habis lah dia minum tu. Ini contoh je. Bukan saya nak minum sangat. Dia marah isteri dia. Satu hari tu dia demam. Aduh, demam. Aduh, jom pergi klinik. Abang, siap dia pergi klinik. Sengit-sengit tudung bini ni pergi. Sampai dekat klinik, doktor cakap, pakcik, tekanan darah pakcik semua okey. Jantung pun saya cek okey, tak ada masalah. Pakcik ambil bekas ni. Pakcik pergi masuk bilik air sana, pakcik tolong kencing. Bagi saya balik. Dia pun masuk, nak pergi masuk bilik air, isteri ikut tu. Tunggu sini. Dia marah isteri. Dia pun masuk dalam bilik air, dia pun kencing lah. Dia dah isi kencing dalam tu, dia keluar. Terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia pun masuk dalam. Bini pegang kencing tu, menggigil. Isteri, suami masuk dalam bilik air, menggigil. Sudahnya habis kencing. Sudah macam mana ni? Dia pun tukar dengan kencing dia. Lepas tu dia letak balik dekat meja tu, takut tumpah. Suami keluar, mana kencing tadi? Yang tu penuh ke tadi? Macam tu lah bang. Dia tunjuk dekat doktor. Doktor pun test, masukkan ubat sikit. Doktor pun tengok, pakcik, besok pakcik kena datang balik ni. Kenapa? Pakcik kena buat kad. Kenapa pula? Pakcik mengandung pakcik tu. Balik tu menung dia. Alah, patutlah rasa bergerak-gerak dalam perut ni. Itulah. Jangan. Tu sebab jangan kita hidup ni jangan saling nak saling nak menakutkan antara satu sama lain. Tak payah. Kita biar mesra. Panggilan pun biar mesra. Tengok macam mana Nabi panggil isteri dia. Ya Humaira. Kita cuba buat macam tu. Ya Humaira, maksud wahai pipi kemerah-merahan. Cuba kita buat kat isteri kita. Wahai pipi, tak apa pipinya kau ni, aku pun tak tahu. Kan? Wahai pipi belang-belang, wahai pipi gembol, wahai pipi bulat, tak kira lah. Kan? Mesra. Isteri Nabi panggil apa pula? Ada apa ya Rasulullah? Macam tu. Jangan panggil pangkat dia. Ada apa wahai pengusi Masjid Al-Munir? Bukan macam tu. Ya. Dia cakap maknanya ada apa wahai suamiku? Macam tu lah. Panggilan yang mesra-mesra. Jangan kita letakkan ketakutan. Jadi makna kata yang saya sebut tadi, yang pertama tadi, kunci rumah sistem dengan sistem Islam. Kedua, kunci apa? Kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Cari rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, Nabi kata. Jangan kerja kaya. Kalau kerja kaya sampai bila pun tak kaya. Betul tak? Iya. Tapi kerjalah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Carilah rezeki yang halal. Nabi cakap, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. 2 lembah emas tau. Itu sebab Nabi cakap, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya
adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi belajar bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, kunci kereta. Kunci kereta hala tuju pemanduan nak bawa kereta, nak bawa keluarga kita, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Saya nak suami, saya nak keluarga saya semua masuk syurga. Saya nak anak saya menjadi anak-anak syurga. Ini masuk umur 7 tahun, suruh anak tu masuk pertandingan bintang kecil, kan tak kena. Suruhlah budak tu masuk pertandingan berzanji, marhaban, mengaji dan sebagainya. Masjid pun boleh buat pertandingan. Pertandingan azan. Pertandingan azan kategori subuh. Pertandingan azan kategori maghrib. Ada lain. Kalau subuh dengan maghrib ini dia lain. Maghrib ini dia mendayu sikit. Kalau maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu tak apa maghrib. Subuh tak macam tu. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tegas sikit. Maghrib, asyhadu an la ilaha illallah. Kalau subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Sebab nak kejut. Kalau maghrib, hayya 'alas shalah. Maghrib. Subuh, hayya 'alas shalah. Macam tu je. Jangan berdayu. As-salatu khairum minan naum. Memang tidurlah orang. As-salatu khairum minan naum. Tu ataupun as-salatu khairum minan naum. Macam tu, biar dia bangun. Oi, baru betul kejut. Kan, oi marah. Kadang kesian. Bila subuh tu bukan sini lah, masjid lain. Bila subuh tu, Allah siap. Sedih Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah penat betul rasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang aku macam bunyi apa? Apa tu? Bunyi nang kongkong kan. Sebab dia sedih orang tak ada subuh tu. Yang seorang tu pula dah sampai dia tinjau. Alamak, Bilal aja. Ini mahu aku jadi imam dengan balik dia. Allahu Akbar. Macam cerita hantu pula. Allah. Takut orang keluar nak kerja pagi-pagi tu. Ya Allah, bunyi apa tu? Iya, tu dia. Ya. Jadi ala 7 tu. Bagi anak-anak muda ni jadi imam. Bagi anak-anak muda kita jadi Bilal. Oh betul. Ala 7. Kemudian apa? Yang keempat, kunci syurga. Kunci syurga nak masuk mesti dengan rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah dengan cara apa? Tak ada cara lain, mesti dengan cara beribadah banyak-banyak. Beribadah sebanyak-banyaknya. Bila beribadah banyak-banyak, mudah-mudahan Allah terima. Ingat tu. Kemudian yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Maksud kunci spare ni adalah suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkanlah peranan masing-masing. Jadi jangan kita tinggalkan pasangan kita. Bantulah dengan cara menasihatkan. Bantulah sedaya upaya kita.
Jangan sesekali meletakkan suami atau isteri sebagai yang pertama dalam hidup kita. Sentiasalah jadikan Allah sebagai yang utama, Nabi Muhammad yang kedua, kemudian barulah pasangan masing-masing. Percayalah, jika kita jaga setiap urusan kita dengan pencipta kita, insya-Allah Nabi Muhammad ni, Allah dan Muhammad yang kita letakkan sebagai utama, maka Allah akan menjaga kita sebaik-baiknya dalam urusan kita yang lain. Maka apakah langkah-langkah nak menghadapi cabaran? Pertama, belajar agama. Tu saya dah cerita tadi, kan? Belajar agama, mengenal, cinta, takutkan Tuhan, mulakan belajar kembali dan betulkan sembahyang kita, betulkan solat kita. Kedua, bertaubat atas dosa-dosa kita yang lalu. Melainkan kita yakin, alhamdulillah Ustaz, dah sampai ni belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Siapa yang rasa saya tak ada dosa pun, dah 2 tahun dah tak ada dosa. Mesti ada dosa, betul tak? Tadi saya lalu tadi pun orang perempuan mengumpat pun berdosa. Saya lalu tadi saya dengar dia kata tingginya. Salah ke Samsul debat tinggi? Macam OKU kau buat aku. Keluar je muka dekat sini, dalam TV nampak tua, kurang ajar betul. Macam tu lah kan. Tapi tak apa, saya maafkan dah, siap-siap saya maafkan kan. Hari tu saya keluar daripada, saya pergi ke Sarawak, saya keluar pada roster Laksa Sarawak, ada yang tegur saya, nak ambil gambar boleh? Non-Muslim nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah, dia kata tak salah. Ni Adiputra kan? Saya kata bukan. Saya kata macam mana rugi Adiputra? Saya tak adalah tebak-bawa sangat, tapi saya pergi kat bilik air tu, tang mana yang sama tu kan, tak tahu kan, tak adalah gurau. Ya, bertaubat. Ketiga, banyakkanlah berbuat baik antara satu dengan yang lain. Ya, tak perlu tunggu pasangan buat baik, tak perlu tanya pasangan saya dah beri apa awak bagi. Tugas kita sebagai hamba adalah memberi, bukan asyik meminta. Semoga Tuhan menjaga kita dari segala keburukan akhir zaman. Jadi ingat, cabaran sekarang dah berbeza. Dulu TV mula pukul 5, sekarang TV 24 jam. Betul tak? Dulu kalau pukul 5 kita, kalau pukul 4 anak-anak kita main bola, sebelum pukul 6 mungkin dia dah balik rumah. Sekarang dia orang main bola pukul 3 pagi, futsal, sampai subuh tak balik lagi. Jadi kadang-kadang kita tengok keadaan memang berbeza. Tetapi walaupun keadaan berbeza, cabaran yang datang berbeza, tapi kenapa kita terlupa untuk berpegang kepada apa yang Nabi pesan? Setelah ketiadaan tu nanti aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara, dan sayanya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Itu yang kadang-kadang kita dalam kehidupan kita ni susah kan. Kadang-kadang yang kahwin pun kita tanya, kenapa nak kahwin? Mak bising, dia kata. Mak memang bising. Masa bila mak tak bising? Mak ni semua bising. Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Bila nak beranak? Bila nak beranak? Lelaki je anak kau. Bila nak dapat anak perempuan? Dapat je anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah juga beranak. Jadi mak ni pun bising. Kadang tanya, bila, kenapa nak kahwin? Kawan-kawan semua habis kahwin lah, tinggal saya je belum kahwin lah. Kenapa nak kahwin? Umur saya dah banyak dah, bila lagi saya nak kahwin? Dan soalan tu, bila nak kahwin? Kenapa kamu nak kahwin? Saya dah geram tengok budak perempuan tu, lagi teruk. Susah nak jumpa orang yang jawab, kenapa kamu nak kahwin? Tuan Imam, saya nak berkahwin ni ikhlas kerana Allah. Susah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni adalah lelaki yang dah kahwin. Itu salah. Kadang ramai ni, jadi isu pula. Samsul lain yang buat, Samsul lain yang kena. Sul Allahu Akbar. Ya, sebenarnya poligami ni baik. Betul tak perempuan? Apa yang tak?
Nak sebenarnya poligami itu baik, tapi orang yang tidak melaksanakannya dengan betul menyebabkan dia menjadi masalah dalam poligami. Betul tak? Betul tak perempuan? Tak juga betul. Tapi apa yang betul kau ni? Sebenarnya kena, kalau kahwin ni boleh nak kahwin, tapi adil tu betul tak? Yang seorang pun tak adil nak lebih, betul? Iya, kadang-kadang tu lah masalahnya. Tapi kalau mampu berlaku adil, apa salahnya? Betul tak Muhammad? Seorang yang jawab betul. Iya. Tapi kita hati-hati. Saya nak nasihatkan, terutama kaum wanita. Contoh bila kita tengok pasangan orang kahwin lebih, jangan kita cakap poligami ni tak sesuai. Jangan sebut macam tu. Kena mengucap balik semula sebacaan tu. Sebab tu hukum Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Berkahwinlah kamu dengan perempuan yang kamu suka di kalangan kamu. Masna wa sulasa wa ruba', 2, 3. 2 dulu tak sebut. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka cukuplah seorang. Allah Ta'ala begitu. Jadi hukum boleh kahwin lebih ni Allah Ta'ala dah tetapkan. Jadi perempuan jangan, kalau kita marah sekalipun, marah orang tu, sikap dia tu tak betul awak ni, cara poligami ni tak betul, mungkin. Dan kalau nampak dalam rumah tangga orang cerita pasal soul contoh, janganlah komen lebih-lebih. Macam kita tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga dia, kita tak tahu. Semua rumah tangga ada masalah, betul tak? Betul ke tak? Betul, semua rumah tangga ada masalah. Siapa yang berani kata, bila Ustaz dah 30 tahun kahwin, tak ada masalah pun, okey je. Mesti ada masalah, betul tak? Mesti ada masalah. Samsul Debat pun ada dengan masalah ni. Jarang balik rumah. Asyik pergi rumah, asyik pergi negeri-negeri lain je kan. Bila nak balik rumah? Ya kan? Sampai risaulah isteri saya, ada rumah lain ke kat tempat lain? Macam tu kan. Iya. Jadi macam mana pun kita kena usaha. Yang paling penting iman kena kuat. Dengan teknologi makin canggih, maklumat di hujung jari, maka sudah tentunya banyak berlaku masalah-masalah. Tapi kita kena kuat semangat, kena cari jalan. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, dan bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Kuatkan semangat kita. Adat berumah tangga kena selalu bergurau senda. Sidi menyindir, usahlah selesa, kelak binasa segala cinta. Adat suami isteri bagai lidah dengan gigi. Kalau mukanya dah hilang seri, cepat-cepatlah diubati. Tolak ansur kenalah ada, lebih kurang tidak berkira. Barulah subur rindu dan cinta, kasih sayang mekar sentiasa. Menjadi suri kenalah ingat, atas bahu tanggungan berat, melayan suami pahala jihad. Jangan culas, jangan mengelak. Menangkap buaya si anak teruna, di pasar cokit tempat dijajah. Kita manusia tidak sempurna, silap sedikit maafkan saja. Buat bekal si tuan puteri, sayur peria dan ikan darat, biar kekal bersuami isteri dari dunia sampai akhirat. Jadi saya doakan yang ada dekat depan saya ni, mudah-mudahan dalam keluarganya bahagia dunia akhirat. Saya doakan yang ada di hadapan saya ni, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Saya doakan yang ada di hadapan saya ni, anak-anaknya menjadi penyujuk mata hati dan juga penawar buat kedua ibu bapa ni. Saya doakan yang ada di sini akan terus berjaya di dunia dan di akhirat. Saya doakan yang ada di sini akan terus kekal, sentiasa istiqamah dalam beribadah dan juga dalam memenuhi ruangan di Masjid Munir ini. Mudah-mudahan akan menjadi berkat kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, hidup kita ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Yang pertama, kita tengok pasangan.
sementara sifat. Kedua, kita tengok pangkat kedudukan, sementara sifat. Ada sebuah negara tu dulu, satu kali mengundi 3 Perdana Menteri dapat. Ada satu negara. Jadi nak tunjukkan sementara tak sementara? Sementara. Orang tu jadi ketua kampung, tiba-tiba dah tukar dah ketua kampung yang lain. Sebab apa? Nak beritahu betapa sementara, betapa sementara apa yang ada dekat atas dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu. Cabaran hidup rumah tangga ni, nak tak nak kita kena kuatkan iman kita. Kita kena kuatkan, pasakkan keluarga kita ni dengan nilai-nilai agama. Nabi ajar kita, kalau nak cari pasangan, pertama tengok apa? Tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Tapi kecantikan ni abstrak. Cantik ke orang ni, tak cantik ke orang ni. Cantik ke orang ni, tak cantik ke orang ni. Betul tak? Kedua, linasabiha lihasabiha, tengok keturunan dia, keturunan yang baik-baik. Yang ketiga, tengok dari segi harta kekayaan dia. Dan yang keempat, barulah tengok dari segi agamanya. Dan Nabi pesan, kalau tak ada semua pun, paling tidak carilah yang beragama. Sebab muka tak lawa boleh hejaz. Tonyoh-tonyoh hari-hari jadi putih kan? Kalau keturunannya tak baik, tak apa, dengan limpah tahap ketaatan kepada Allah dan Rasul, dapat membentuk keturunan keluarga yang baik-baik kan? Kalau miskin, susah hidup, mungkin dengan ketaatan, berkat taatnya pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki ini supaya dapat membina keluarga yang lebih selesa. Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Nampak besar, cantik macam dalam TV. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menyemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum mengakhiri ceramah ni, saya nak maklumkan satu perkara. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti, dekat tepi sana ada satu meja ajaib.